Jangankan kata Allah Ta'ala yang maha pemurah, maha pengasih, maha pemberi rezeki, maha segala-galanya yang baik. Kalau orang musafir dengan menteri pun cukuplah, tak ada buat duit lah. Apakah lagi musafir dengan Perdana Menteri biasanya, nak pergi London, nak pergi mana, tak bawa duit apa. Saya nak bayar hotel macam mana, nak bayar teksi macam mana, yang tu pun nak fikir apa. Kita pergi dengan orang hebat, tak jadi menteri pun yang ada banyak kad tu tak apalah, gosok tu, jolok tu tak apalah kan. Korporat lah kita katakan. Macam mana hati kita rasa, tak apa. Ada kita nak fikir macam mana nanti nak bayar teksi, macam mana nak bayar hotel, macam mana nak bayar, tak payahlah. Siapa teman kita dalam musafir, siapa kawan kita, korporat hak kaya tu, hak kad pun terbaik tu, kad apa saya, bank apa saya ada kat dia, ya kan. Dia tak bawa duit lah, jolok pergi tak mana ada duit, gosok tak mana pun dapat, ya kan. Atau kita nak kena bawa bekai, nak kena bawa duit, tak ada lah. Pasal dia menemani kita dalam perjalanan. Bayangkan Allah Ta'ala yang lahu mulkus samawati wal ard, baginya segala kerajaan di langit dan yang di bumi. Betapa hati kita rasa, Masya Allah, Tabarakallah, begitu dipelihara, diberi rezeki, dijamin segala-gala-gala, ya kan. Jadi begitu maksud daripada doa ini, kita merasakan keperluan kita kepada Allah. Dengan manusia yang macam tu pun kita rasa tenang sudah dalam musafir. Tak gaduh bawa duit tak apa, pasal dia ajak kita pergi, ya kan. Dia tak gaduh bawa apa lah, semua dia akan bayar, ya kan. Jadi kita rasa tenang bila berteman dengan orang yang macam tu dalam musafir. Bagaimana kalau ma'iyatullah bersama kita, Allah bersama kita, Masya Allah, Tabarakallah. Itu maksud daripada wakun lana sahiban fi safarina. Jadilah engkau ya Allah sebagai teman dalam perjalanan ini. Wa khalifatan fi ahlina, pengganti di rumah. Ya kan? Jadi rumah kita minta Allah tolong jaga. Tolong jagalah yang pokok rambutan ni dah dekat merah dah. Kita nak pergi 2 minggu saja. Balik-balik nanti elok-elok lah merah ambil, ya kan. Balik-balik cerah. Allah, ya kan. Siapa suruh tunggu orang sebelah rumah nak tolong tengok nak rambutan saya nak, dia pun pergi kerja. Masa pergi kerja tu orang lain pergi ambil, ya kan. Jadi maknanya ialah itu zahirnya bolehlah kita minta bantu dengan jiran kita, tapi hati kita, ya Allah, engkaulah sebagai pengganti aku di rumah, yang tolong jaga rumah itu. Wa tumis ala wujuhi a'daina, dan musnahkanlah musuh-musuh kami. Dalam musafir kadang-kadang kita ada musuh. Walaupun kita tak apa, tapi ada orang jahat buat kat kita. Kita bawa kereta elok, ikut undang-undang, orang belah kita pula. Jadi maknanya bukan musibah tu mari pada kita. Kita tak belah orang, kita elok bawa cantik. Orang lain gopoh-gopoh, dia hentam kita, ya kan. Maksudnya ialah orang lain membawa kemudaratan kepada kita. Mohon kepada Allah supaya segala musuh kita dihancurkan oleh Allah. Wamsahum ala makanatihim, hancurkanlah mereka di tempat mereka. Fala yastati'unal mudiyya, mereka tak dapat datang, tak dapat lalu, walal maji'a ilaina, datang pun tak boleh kepada kami, kepada kita. Jadi jangan ada musuh yang menghalang kita di jalan, yang cuba nak menggagalkan usaha kita ataupun nak merosakkan apa harta benda kita dan sebagainya. Ini sebagai pemeliharaan diri kita dalam perjalanan. Kemudian di sini dipetik beberapa ayat daripada surah Yasin. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Kalau kami nak, Allah kata, kami padamkan, kami tutupkan mata-mata mereka sehingga mereka tak dapat mengetahui kami. Nah, fa anna yubsirun, macam mana mereka nak tengok? Ini kan surah Yasin yang semua kita al-maklum semasa malam Nabi kita hijrah. Mungkin tuan-tuan pun dah dengar cerita dia.
bagaimana malam itu Nabi kita keluar daripada rumah, dan rumah Nabi dikelilingi oleh perwakilan daripada seluruh kawasan yang ada di Mekah. Samsing-samsing Mekah ni, semua pemuda yang kepala masam semua ni nak bunuh Nabi semua. Nabi kita cukup membaca surah Yasin. Ada yang mengatakan surah Yasin daripada awal sampai akhir. Ada yang ayat-ayat pilihan ini sahaja dibaca oleh Nabi pada malam itu. Ini kan syarat dia. Karena itu dimuatkan di sini. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Kalau kami nak, kami musnahkan mereka di tempat mereka. Famastata'u mudhiya wa la yarji'un. Mereka tak dapat datang dan tak boleh kembali lagi. Pening dia, tak boleh. Ini kalau ialah diamalkan dengan sungguh-sungguh, diberi Allah pemeliharaan. Kadang-kadang orang yang nak niat jahat, yang cuba masuk dalam pagar dia tu, dalam pagar rumah dia masuk, orang jahat, dia tak boleh main dekat ke rumah. Tak payahlah guna isim-isim lain, tak payah, pakai yang ni saja. Orang yang masuk dalam pagar dia ni, dia tak boleh sampai ke rumah. Dia duduk berenang di situ. Dia macam dalam lautan, duduk berenang, duduk dayung tu sampai pagi tu. Sampai tuan rumah ni tengok kawan tu pesepak, duduk mendayung seorang-seorang dia, tengah kering, bukan ada ayak. Ayak tak ada, tapi dia duduk mendayung macam berenang dalam air. Kalau terjumpa benda macam tu, maka kena pagi tu kena bagi sarapan pagi dia. Ni orang tak payah banyak cakap dengan dia, bagi sarapan pagi. Kalau ada duit lebih dekah dia pula. Abang tak mampai nak balik. Taksi apa. Dia nak buat ke rumah kita, tapi dia tak boleh. Kerana dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bahrun, hizb bahar, dia ada laut. Dia rasa dia dalam laut. Tak boleh ke mana. Macam pening lah. Itu dia. Itu di antara syarat dia. Tak apalah, usaha dulu. Ni ikhtiar. Tapi tak ada benda yang pelik-pelik lah. Kalau sebut panggil hantu Arjuna ke apa, tak ada. Jin apa semua tak ada. Ni semua ayat Quran dan doa-doa yang baik-baik. Kemudian baca surah Yasin tadi. Kan yang beberapa ayat inilah yang Nabi kita baca ketika malam hijrah. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal azqani fahum muqmahun, wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi dia punya pengunci dia pada ayat yang terakhir. Jadi wa ja'alna min bayni aydihim sadda. Kami jadikan di hadapan mereka tutupan, wa min khalfihim saddan, di belakang mereka pun tutupan. Fa'aghshaynahum, kami liputi mereka, fahum la yubsirun, mereka tak boleh tengok. Itu yang Nabi kita keluar selamat daripada musuh pada malam itu. Kemudian syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Ini doa yang Nabi kita baca sebelum melemparkan pasir di tangan Nabi pada hari perang Badar. Kan waktu perang Badar jumlah kaum muslimin 313. Jumlah musuh 1000 lebih. Musuh yang 1000 itu lengkap dengan peralatan perang pada zaman itu, segala-gala. Yang 313 ni asal ceritanya cuma nak menyekat rombongan onta yang bawa balik dagangan daripada negeri Syam nak balik ke Mekah. Disekat tengah jalan. Rombongan dagang Quraisy yang menggunakan perdagangan mereka, keuntungan dagang untuk memerangi Rasulullah SAW. Nabi kita sekat mereka. Jadi tak ramai yang pergi 313. Onta ada 5 ekor saja. Senjata pun tak banyak mana. Ya kan dalam perang Badar.
Yang musuh 1,000 lengkap dengan segala persenjataannya. Memang mereka keluar dari Mekah ke Badar untuk perang. Nabi kita bukan untuk perang, nak sekat onta itu saja. Tapi Abu Sufyan, pimpinan dipanggil Air Quraisy, rombongan dagang Quraisy ni orang yang ahli. Kan puak-puak Abu Sufyan, Abu Jahal, kenapa dinamakan zaman mereka tu zaman jahiliyah? Jahiliyah tu karena mereka tak terima Islam saja. Kalau ilmu yang lain mereka pandai. Orang Mekah ni sampai sekarang di Mekah ada boleh menghasilkan tanaman. Boleh tanam gandum tadi Mekah? Tak boleh. Tanah dia gunung batu, bukan gunung pasir. Kalau ada pasir, air tak ada. Orang Mekah mana boleh nak cari makan di Mekah? Orang Mekah ni cari makan dengan berniaga. Dia pandai berniaga. Berniaga ke negeri Syam, li ila fi Quraisy ila fihim rahlatash syita'i was-saib. Bila musim sejuk mereka pergi ke Yaman, ambil barang Yaman. Bila musim panas mereka pergi ke negeri Syam, ya kan? Jual yang tu lah sana sini. Mereka dapat hidup. Kalau kita macam lebih kurang Singapura lah. Singapura dia benang tak ada, tapi dia boleh, duit dia besar pada duit Malaysia lagi. Pasal apa? Tempat persinggahan orang berniaga di dunia antara timur dengan barat, banyak dia melalui Singapura. Macam itulah Mekah pada zaman dahulu. Sampai sekarang lah Mekah. Ya kan? Ada pertanian di Mekah. Tapi tuan nak beli beras macam mana pun ada di Mekah. Ada jumpa pernah pokok pisang dari Mekah? Pokok pisang jumpa tak di Mekah? Tak pernah jumpa. Tapi buah pisang nak berapa lori ada di Mekah. Ya kan? Karena Nabi Ibrahim waktu dia berdoa, doa Nabi Ibrahim untuk orang Mekah, warzuqhum minas samarat, ya Allah bagi rezekilah orang Mekah daripada buah-buahan. Nabi Ibrahim tak berdoa warzuqhum minas syajarat, ya Allah bagi rezeki orang Mekah ni pohon-pohon, pohon pisang, pohon anggur, pohon korma, tak ada. Nabi Ibrahim tak minta pokok, dia minta buah. Kerana itu buah durian ada di Mekah, kan? Pokok durian memang tak ada lah. Buah banyak. Buah berlambak di Mekah. Pokok tak ada. Ya. Buah banyak. Karena Nabi Ibrahim pun cerdik, dia minta buah je. Dia tak minta pokok. Tidak orang Mekah duk sibuk buat estate apa, tak ada. Yang ada estate korma semua di Madinah. Karena doa Nabi Ibrahim dia minta buah saja. Dia tak minta pokok. Dia tak minta pokok pisang, minta buah pisang. Pisang lah makan, belilah kedai berapa anak ada belakang. Baik, kembali kita suasana di mana tadi, di Makkah Al-Mukarramah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki yang luar biasa kepada orang Mekah dengan diwujudkan banyaknya buah-buahan, tapi pohon pokok tak ada. Baik. Jadi syahatil wujuh tadi doa Nabi kita ketika melemparkan pasir dalam perang Badar. Nabi kita genggam satu pasir, baca doa syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Dengan segenggam pasir ni, ini nak jadi zahirnya saja. Nabi kita lemparkan pasir tu kepada musuh. Maka pasir ni semua jadi peluru Kalau bahasa kita peluru yang boleh kita ijas daripada jauh. Peluru berpandu. Segenggam pasir ni 1,000 ni. Pasir kan segenggam ni 1,000. Nabi kita lempar, semuanya pasir ni dia cari mangsa dia. Semua orang kafir Quraisy dimasuki pasir dalam mata dia. Kalau panglima atau mana pun dah mana ada spek mata orang dulu kan, tak ada. Pasir dah masuk, dia tak nampak. Tu dia nak perang macam mana? Dia nak bunuh musuh, bunuh kawan, tak nampak, kan? Itu makna pertolongan Allah.
ketika Nabi kita baca syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh, yang 1000 orang tu semua pasir ni masuk dalam mata dia. Karena itu Allah merekodkan hal itu dalam Al-Quran. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Ini hakikat. Engkau tidak membunuh mereka, tapi Allah lah sebenarnya yang membunuh. Engkau bukan yang melempar, yang sebenarnya melempar itu ialah Allah. Maksudnya Nabi kita ni ambil syarat saja. Lempar tu ambil syarat. Dalamnya apa? Allah Ta'ala. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Jadi kalau nak jadi apa-apa pun, nak genggam ni kena ada baca lah tu, baca dia tu. Yang pukul ini bukan engkau, tangan lembek saja. Yang kau nu badan sedap lah, ya kan? Yang kita ni bukan ada tenaga sangat, ya kan? Tapi yang ni bukan hakikatnya. Bukan kita yang lemah ni, ada isi ni. Orang panggil ada pakai-pakai ni. Pakai apa? Syahatil wujuh tadilah. Syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Maknanya wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Nanti ada lagi tu di sebelah akhir dalam hizib ni juga, muka surat sebelah nanti kita baca. Bila sampai kepada apa namanya, ini kan tangan macam ni, kaf ha ya ain sad. Ni tumbuk ni bukan tumbuk biasa, ni ada isi, ya kan? Tapi kalau kena siapa pula, nak jadi macam mana pula? Kena anak pula binasa. Bagi dia potong balik ha mim ain sin qaf. Selesai. Selesai lah. Masa nak bubuh tadi, nak kena apa? Kaf ha ya ain sad. Jadi ya, ni bukan sembarang tumbuk ni sikit pun dah luka dah rebah dah. Tak sampai lagi rebah dah kau tu. Pasal dalamnya ada apa? Kaf ha ya ain sad kifayatuna ha mim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ini saya bukan nak ajak ilmu sulit-sulit dengan tuan-tuan, tidak. Benda hikmah daripada sebahagian ayat Al-Quran ataupun sabdaan Nabi SAW. Biasanya lepas tuan mengaji ni dia kena uji. Adalah pencuri masuk ke rumah, cuba tengok macam mana. Lepas mengaji ni dia kena. Macam orang masuk hutan lah. Bila masuk hutan cakap besar, saya nak makan sup gajah. Sekali jumpa dia, dia cakap besar sangat, ya kan? Saya duk teringin nak makan sup gajah lah. Dalam hutan cakap lagu tu, mai sungguh lah dia. Macam mana? Baik. Jadi syahatil wujuh, hancur semua muka. Habislah. Jadi dengan persenjataan yang terbatas kepada sahabat Nabi, semua clear. Menang. Nabi kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ini yang tadi yang Yasin tu Nabi kita baca ketika hijrah. Ya kan? Yang ni pula syahatil wujuh ketika perang Badar. Ini dua-dua itu mengandungi posisi yang paling genting dalam kehidupan Nabi. Selamat Nabi kita dengan berkat baca-bacaan yang tu.